berikutnya yang keenam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bulan Ramadan merupakan bulan peperangan. Bulan peperangan. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, antara peperangan yang berlaku dalam bulan Syawal. Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perang Uhud. Bila berlaku perang Uhud ni? Perang Uhud ni berlaku, ulama khilaf, ulama tarikh ni ulama-ulama sejarah khilaf, antaranya menyebutkan bahawa dia berlaku pada 7 Syawal dan ada yang mengatakan berlaku pada 11 Syawal. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Izzy Ismail, ex-staff BBMB Kewangan. Wah, masya-Allah 95, masya-Allah. Faham tak? Nama apa? Izzy. Sama, kita satu batch lah kalau macam tu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Nib Jaini, Makwadil, Changlun, Bukit Kayu Hitam pun ada juga, masya-Allah. Okey. Bila berlaku, ulama kata ada yang kata berlaku pada 7 Syawal dan ada yang mengatakan berlaku pada 11 Syawal. Bila pada tahun ketiga Hijrah. Yang ni tak ada khilaf. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Okey, baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Tuan-tuan, perang Uhud berlaku di antara tentera Islam dengan tentera musyrikin. Tentera Islam lebih kurang ada 1000 orang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang musyrikin sekitar 3000 orang yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Tuan-tuan, pada hari Jumaat petang, Nabi SAW jumpa para sahabat. Bincang macam mana kita nak buat. Adakah kita nak pi ke sana atau kita nak bertahan dalam Madinah saja? Dia antara orang yang mai cadang dekat Nabi SAW untuk duduk bertahan dalam Madinah saja ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nama dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Ubay bin Ka'ab. Abdullah bin Ubay. Allah bin Ubay. Siapa Allah bin Ubay ni? Abdullah bin Ubay ni ialah bapa munafik. Dia cadang ni kita bertahan dekat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Madinah, dalam kota. Pasal apa? Pasal ni kan kita ni ada orang-orang miskin, salli ala sayyidina Muhammad, ada orang tua-tua, salli ala sayyidina Muhammad, ada orang-orang. Siapa nak jaga mereka dengan alasan ni macam tu? Kita boleh duduk sembunyi-sembunyi di lorong-lorong, kita tahu tempat kita ni, kita pergi duduk sembunyi di atas-atas bangunan supaya nanti bila mereka masuk, mereka serang. Rupa-rupanya tuan-tuan, dia ada strategi dia. Dia dah berkomplot dengan orang-orang musyrikin. Dia nak jadi orang yang akan merosakkan tentera Islam daripada dalam. Ni Abdullah bin Ubay bin Sahlul ni, bapa munafik ni. Lalu ada anak-anak muda yang pergi jumpa Nabi SAW. Mula Nabi SAW setuju. Okey, kita perang dekat dalam ni lah. Tiba-tiba sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ada pemuda-pemuda yang dulu tak sempat untuk ikut peperangan bersama dengan Nabi SAW dalam perang Badar. Mereka pun cadang dekat Nabi Rasulullah. Apa kata kalau kita pergi perang ni di luar, kita pergi perang dekat luar. Sebab apa? Sebab dalam ni ada orang tua-tua, ada anak-anak kecil, ada apa semua. Sagi mereka pun akan terlibat dalam peperangan ni. Lebih baik kita keluar pergi perang dekat luar supaya sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Silap tadi kami ni dah macam bangkang cakap Nabi dah. Pergi jumpa Nabi SAW, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak apalah kita bertahan kat sini ya. Nabi kita pantang seorang Nabi apabila dah pakai baju perang untuk sama ada kita keluar, kita syahid atau diberikan kemenangan. Keluar Nabi SAW. Tuan-tuan, pendek cerita, sampailah ke satu tempat nama Bukit Uhud. Dekat situ ada tentera-tentera musyrikin dah duduk bertapak dekat sebelah sana. Nabi SAW, tuan-tuan, malam tu Nabi merintahkan para sahabat untuk berkhemah dan beristirahat. Waktu istirahat tu, geng-geng Abdullah bin Ubay ni, tuan-tuan sekalian, ni duk curi-curi nak pi bunuh Nabi SAW dalam khemah. Tapi para sahabat duk nampak dah, ada di kalangan mereka yang 1000 orang ni yang nampak pelik ni.
Duk observe ni, nampak pelik ni buat ni salih ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, lalu depa jaga Nabi SAW. Esoknya lepas pada subuh, tahu mai Abdullah bin Ubay ni. Sana ada 3,000 orang tu. Ni ada 1,000 orang kat sini ni. Kalau nak kira ni dah tak balance lah. Sana lebih ramai lagi ni. Mai tuan-tuan sekalian, Abdullah bin Ubay pergi jumpa Nabi. Dia kata, wahai Nabi, wahai Muhammad, kami nak balik. Kami nak balik. Siapa nak balik? Saya nak balik. Siapa lagi nak balik? Pengikut-pengikut saya nak balik. Berapa orang nak balik ni? 300 orang. Tuan-tuan boleh bayang tak? Dah lah tak ramai. Dah lah ada hanya 1,000 orang. Mereka nujuh lebih ramai. Ni nak balik pula. Ulama duk bahas pasal apa yang waktu tu baru nak balik. Pasal apa yang waktu tu baru nak balik? Pasal nak patahkan semangat orang-orang Islam. Nak patahkan semangat orang Islam. Dah habislah kita ni. Macam mana nak menang ni? Tadi dah tinggal ni dah tinggal 700 ni. Patah semangat ni, para sahabat ni patah semangat ni. Tapi Nabi SAW pergi, biar. Sampai ada sahabat kata nak balik lah. Hampa ni duduk pun puasa balik tuan-tuan, sahabat. Tinggal 700. Tapi 700 ni punya semangat. Hari tu 313 orang lawan 1,000 orang dalam perang Badar. Allah bagi kemenangan. Habis Nabi SAW buat apa? Nabi SAW pun susun bala tentera dia. Ni Ubay sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Abdullah bin Zubair bawa 50 orang naik atas bukit Uhud, naik atas bukit Rumat tu, bukit pemanah, bukit Rumat, naik duduk tu. Jangan pi mana-mana. Kami menang ke kami kalah? Kalau kami menang, jangan turun. Kami kalah pun jangan turun. Duduk kat situ. Bawa 50 orang. Orang-orang yang mahir memanah naik duduk atas tu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kiri kanan, Allahumma salli ala Muhammad, Zubair bin Awam pimpin 250 orang duduk sebelah sini. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, seorang sahabat lagi duduk. Nabi SAW duduk di barisan yang belakang untuk bertahan. Strategi perang yang sangat cantik dah, sehingga menyebabkan bila berlaku saja peperangan tu, seorang demi seorang terbunuh daripada orang-orang musyrikin. Sallallahu alaihi wasallam. Nampak waktu macam tentera-tentera musyrikin ni duduk dalam lubuk. Semua pekat kena bunuh. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Orang Islam duduk dalam tempat dan posisi yang sangat istimewa. Antara posisi paling istimewa orang Islam di atas bukit Rumat tu. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Khalid Al-Walid ni tuan-tuan, waktu tu dia duduk di kalangan orang musyrikin. Dia ni orang strategis, dia orang cerdik. Dia duduk fikir macam mana nak pergi, macam mana nak masuk. Akhirnya tuan-tuan nak pergi ke depan tak boleh, nu ada orang duduk kat atas. Nak pergi ke sini tak boleh. Nak buat macam mana? Dia pergi daripada arah belakang bukit. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia suruh pula kepada ada berapa orang yang pergi dan berlakon seolah-olah macam kita dah nak lari daripada peperangan ni. Habis dah, kita dah kalah dah. Semua pekat keluar habis. Sampai menyebabkan orang yang duduk di atas bukit tu, subhanallah, mereka terlupa pesan Nabi SAW jangan turun. Perang dah habis dah, turun dah. Perang dah habis dah. Lalu tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, mereka turun. Daripada 50 orang, 40 orang turun, tinggal 10 orang je. Turun tu bukan ada yang kata apa, para sahabat tu tamak harta. Tak, bukan tamak harta, terlupa pesan Nabi SAW. Sebab anggap perang dah habis dah, ni orang pekat balik dah ni. Tentera musyrikin pekat, berapa ramai dah terbunuh dah. Oh, kita dah menang, dia pun turun. Turun, rupa-rupanya tuan-tuan, Khalid Al-Walid naik daripada arah belakang bukit, bunuh 10 orang yang ada, termasuk Allah bin Jubair syahid dalam perang tersebut. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lalu tuan-tuan mengambil alih posisi paling strategik tentera Islam atas bukit. Lalu dipanggil balik tu tentera-tentera lain, mai balik. Depa semua mai balik tuan-tuan, dan mengelilingi tentera Islam yang tadi tentera Islam mengepung, sekarang tentera Islam pula terkepung. Lalu depa serang tuan-tuan sekalian sehingga menyebabkan ramai daripada sahabat yang syahid. 70 sahabat syahid. Hamzah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam sampai terburai perut dia. Ditombak oleh Wahsy sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu sampai terpotong tangan dia. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, beberapa daripada orang sahabat-sahabat subhanallah tuan-tuan sekalian yang Nabi SAW sangat sayang. Nabi SAW, Allahumma salli tuan-tuan, sangat sedih dengan terbunuhnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Bahkan Nabi SAW sendiri pun tuan-tuan, tinggal Nabi SAW waktu tu. Yang duk pertahan Nabi ni malaikat Jibril alaihi salam. Sallallahu alaihi wasallam. Ta'al ya Abdullah, Nabi panggil, mai sini wahai hamba Allah. Depa mai pertahan Nabi, ada 9 orang mai pertahan Nabi SAW.
salli ala sayyidina Muhammad. Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, di kalangan orang-orang muhajirin. Yang lainnya ada 7 orang, 9 orang daripada Ansar yang pertahan Nabi. Kena bunuh semua 9 Ansar, tinggal 2 orang aja, Talha bin Ubaidillah dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ibu dan ayah kamu wahai Sa'ad, panahlah mereka. Subhanallah. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi, tiba-tiba ada seorang lelaki nama Urwah bin Abi Waqqas, saudara kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia ambil satu senjata orang Arab. Dia cerita tentang batu, ada satu riwayat cerita tentang panah. Dipanah ataupun dibalinya tuan-tuan sekalian sehingga kena ke pipi Nabi SAW. Patah geraham Nabi SAW. Nabi SAW dah luka di muka dia, subhanallah. Mai 2 orang lelaki tuan-tuan, nama Abdullah bin Zubair, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdullah Zuhri dengan Abdullah Qami'ah. Mai depan Nabi SAW, ambil pedang, hayun ke wajah Nabi SAW, pecah penutup muka Nabi SAW sehingga melekat 2 besi di pipi Nabi SAW yang mulia. Melekat di pipi Nabi ni, besi ni melekat kat pipi Nabi ni, berdarah-darah muka Nabi SAW. Rasakan penangan anak Qami'ah, kata dia. Allah akan membalas yang seumpamanya untuk kamu. Tuan-tuan, Nabi SAW dah berdarah. Para sahabat bila tengok Nabi SAW berdarah, mereka dah pegang Nabi SAW, bawa Nabi SAW nak melari, nak sembunyikan Nabi SAW. Bila Nabi SAW sampai, tuan-tuan, tiba-tiba subhanallah ada satu lubang yang dibuat oleh orang musyrik. Nabi SAW jatuh dalam lubang tersebut, luka lutut Nabi SAW. Muka Nabi dah berdarah-darah, lutut Nabi SAW dan kaki Nabi SAW pula luka. Mai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abu Dujanah nak pegang pedang Nabi. Waktu awal tadi Nabi SAW pegang pedang dia. Siapa? Allah sayyidina Muhammad sampai berceracak, sampai syahid Abu Dujanah dalam peperangan tersebut demi cintanya kepada baginda Nabi SAW. Dibawa Nabi SAW, tuan-tuan, sampai ke bukit, nak naik ke gua di Bukit Uhud tu. Ada satu gua, ada satu batu besar, Nabi SAW tak boleh nak panjat. Tuan-tuan, siapa salli ala sayyidina Muhammad? Talha bin Ubaidillah tadi yang berlumuran darah, dia merangkak, pijak belakangku wahai Rasulullah, pijak belakangku, jadikan belakang tu tangga. Dia pun naik. Nabi SAW naik. Nabi SAW berdiri atas batu. Nabi kata pada para sahabat, salli ala sayyidina Muhammad, kamu nak tengok orang syahid, kamu nak tengok siapa lelaki ini ni akan bersama dengan aku dalam syurga. Bila dia dapat jaminan Nabi SAW yang dia akan bersama dengan Nabi SAW dalam syurga ni, rasa macam hilang sakit-sakit. Bawa naik dia, tuan-tuan sekalian. Kemudian Nabi SAW disembunyikan dalam gua di Bukit Uhud. Tuan-tuan, subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Para sahabat pun mula mai dekat dengan Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakar mai, Sayyidina Umar mai, salli ala sayyidina Muhammad, Sayyidina Ali mai, Abu Ubaidah Al-Jarrah mai. Sahabat-sahabat yang tadi duduk dalam barisan hadapan peperangan dah mula mai dekat Nabi SAW. Masing-masing peluk Nabi SAW. Tengok Nabi SAW dah berdarah-darah. Lalu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an cuba nak cabut besi yang melekat di pipi Nabi SAW. Lalu subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, Nabi SAW berkerut muka dia. Para sahabat tak boleh, tuan-tuan, para sahabat tak boleh nak tengok Nabi SAW ni, tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, kerut muka. Tak boleh nak tengok Nabi SAW sakit. Sayangnya daripada kat Nabi SAW. Lalu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak boleh mai Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah kata, salli ala sayyidina Muhammad, biar aku buat tepi-tepi wahai Abu Bakar. Besi itu sampai tercabut gigi dia. Subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Ada 2 besi, cabut lagi satu. Tercabut besi, cabut gigi dia. Sampai dia dikenali sebagai orang yang lompong giginya. Salli ala
Muhammad, dan dia menjadi bukti cinta dia kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, tu dia sebahagian daripada kisah perang Uhud yang berlaku dalam bulan Syawal. Lagi apa lagi perang yang berlaku dalam bulan Syawal? Perang Ahzab. Perang Ahzab. Ataupun perang Uhud yang kita baca tadi ni. Ni program balas dendam dan apa sebagainya. Itu tuan sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tentera Islam, orang-orang Islam yang duduk di kota Madinah nak berhadapan dengan hampir 10,000 orang-orang musyrikin yang bergabung, yang membentuk satu tentera yang nama dia tentera Ahzab yang Allah cerita dalam Quran. Itu di antaranya tuan-tuan sekalian, Allahumma salli alaihi wasallam. Perang ni kita juga dikenali sebagai perang Khandaq.